video dah jelaskan yang mesyuarat PH plus dan bukan mesyuarat PH Pakatan Harapan saja yang dianggotai 3 parti konsisten hanya menamakan satu cadangan saja, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini mengikut kenyataan Setiausaha PH sendiri, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kenyataan dia ditulis petang tadi ya. Konsisten nampaknya kenyataan itu mencadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon tunggal Perdana Menteri dari PH. Cuma dinamiknya ada berlaku bila mereka berdepan dengan Tun, mereka berdepan dengan Syafiq Abdal. Dinamiknya ada sedikit lah, tapi cadangan finalnya ialah masih lagi Anwar Ibrahim sebagai PM. Apa juga kombinasinya, Mukhriz ke kedua, apa saja kombinasinya, pokoknya Anwar Ibrahim sebagai PM. Tapi yang uniknya baru-baru ni, bukan baru-baru ni, 2-3 hari lepas saya, YB Anthony Loke mengeluarkan kenyataan kawan kita ni mengeluarkan kenyataan sekali lagi dia seperti menekan PKR ke dinding tau. Seolah-olah PKR tak buat keputusan lagi. Tentang siapa yang PKR nak, apa keputusan PKR dalam isu Mahathir dengan Anwar ni. Kita dihenyak ke dinding lagi sekali. Dan yang menjadi unik je, kenyataan Anthony Loke dan susuli pula kenyataan, kalau tak salah saya, Salahuddin Ayub. Sekali lagi Salahuddin Ayub petang tadi melalui Sinar Harian berbau benda yang sama, iaitu betapa kita perlu memberi peluang kepada Tun Mahathir. Anthony Loke siap menyatakan ada kaedah untuk mengawal Mahathir. Bagaimana saudara Azmi melihat bagaimana mereka boleh optimis? Kita PKR dengan penuh pesimis tentang idea mengangkat Tun. Bagaimana mereka ini mungkin dari sudut positif lah, fikir baik sikit dari sudut positif dia, bagaimana mungkin mereka boleh optimis untuk mengangkat Tun Mahathir sebagai PM? Atau Azmi melihat memang tak ada ruang dah sepatutnya pemikiran ini wujud? Mei, komen sikit Mei. Jangan buat muka. Okey. Okay. Tak ada, dia line tak elok, mungkin gangguan daripada Khairuddin. Okey. Okey. Perkara pokok dia jelas Saudara Syukri. Bagi saya macam agak terfikir sebagai seorang veteran politik seperti Khalid Samad, Salahuddin Ayub, Anthony Loke, orang yang dah sama-sama dengan kita sejak belasan 10 tahun lebih yang lepas dengan kita. Saya macam agak terkejut. Kita dulu pernah berlawan untuk menolak Mahathir, tapi kali ini saya masih lagi konsisten untuk menolak Mahathir dan agak terkejut apabila kenyataan-kenyataan tersebut dikeluarkan oleh beliau-beliau yang saudara Syukri sebutkan tadi. Bagi saya benda ni tak sepatutnya, tak seharusnya berlaku dari yang dikeluarkan kepada media. Tetapi kalau kita itu, kalau kita lihat kepada hilang dah saudara Azmi line dia. Aduh, tak apa saudara Azmi, dia boleh simpan soalan tu. Daus, line dia. Soalan Azmi tadi kau dengar kan? Daus. Oh, ya, sure. Soalan Azmi tadi kau dapat tangkap kan? Ya, dapat. Sure. Benda tu aku nak dengar pandangan kau juga. Sebenarnya saya nak dengar pandangan semua juga tentang bagaimana masih ada rakan-rakan kita. Kita mengenali rakan-rakan kita ni. DAP dan Amanah ini rakan-rakan seperjuangan lama kita. Kita sangat mengenali mereka dari awal mereka sampai ke saat hari ini. Kita mengenali mereka. Mereka bukannya kita kata macam geng-geng yang baru sedar ataupun baru timbul. Mereka dah lama bergelumang dengan perjuangan. Namakanlah perjuangan apa saja, perjuangan jalan raya, perjuangan masuk penjara, keluar penjara, mereka ni bersama-sama dengan kita. Tapi dalam soal optimistik kepada Mahathir ni berbeza kita dalam soal ini. Kita setelah berkali-kali kita kata bukan nak dipermainkan lah. Kalau dipermainkan seolah-olah niat Mahathir itu memang nak permainkan, tapi kita tak tahulah, mungkin memang niat dia nak permainkan. Tapi setelah berkali-kali berlaku begini, kita hanya boleh membicarakan soal pesimism terhadap cadangan mengangkat Tun. Tapi kawan-kawan kita ni optimis pula. Macam YB Anthony siap mengatakan ada mekanisme lagi 6 bulan untuk memastikan kita dapat kawal Mahathir. Saudara Firdaus rasa macam mana, Daus? Kau rasa apakah optimis ini wajar atau dia sebenarnya tak logik? Okey, terima kasih saudara Syuk. Yang pertama sekali saya rasa pemimpin-pemimpin ni dia kena berpijak pada bumi yang nyata.
kalau kita turun di akar umbi, di akar umbi di bawah, kalau kita lihat pendukung PH, bagi saya untuk keadilan kita solid, parti kita solid, dan juga saya rasa MPs daripada keadilan telah membuat satu pendirian yang tetap bahawa kita keadilan, MP keadilan menolak Tun untuk menjadi PM yang seterusnya, PM yang ke-9. Tetapi saya lihat parti-parti komponen sahabat-sahabat kita ni, kalau kita lihat di akar umbi, contohnya di Kedah Saudara Syuk, kita bekerjasama rapat dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman kita daripada Amanah dan DAP, dan kita juga discuss juga berkenaan benda-benda perkara-perkara yang sedang berlaku ini. Tetapi untuk di akar umbi itu, penolakan terhadap Tun itu real, penolakan terhadap Tun Mahathir itu real. Dan kalau kita lihat kepada kawan-kawan kita, pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kenyataan dan sebagainya, saya melihat ianya tidak mewakili majoriti atau ia tidak mewakili stand parti tersebut. Kalau kita tengok kepada laporan yang telah dikeluarkan oleh Setiausaha Agong, Setiausaha Pakatan Harapan, kronologi jalan penceritaan dan sebagainya itu menunjukkan bahawa PH itu solid. PH itu solid. Tetapi ada juga kumpulan-kumpulan di dalam PH itu sendiri yang melihatkan bahawa apa sahaja yang berlaku itu kita take over government dan kemudian kita olahlah bagaimana kita nak adjust dan sebagainya. Saya tidak berapa berkenan Saudara Syuk keadaan itu. Sebab yang pertama sekali rakyat dah dihimpit, anak muda rakyat dihimpit di bawah ini. Yang pertama sekali langkah Sheraton, kerajaan yang diambil ini secara tidak sah ini diambil dan rakyat sudah penat dengan polemik berpanjangan. Tetapi kalau kita masih meletakkan perkara-perkara ini berpanjangan lagi, katakanlah ditakdirkan PH ambil alih dan pada waktu itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dan dijanjikan pada waktu itu 6 bulan. Lepas tu dia minta pula setahun. Sampai dan ketikanya setahun dia kata belum selesai lagi masalah, dia nak lagi 2 tahun. Dan akhirnya dia kata habis penggal. Jadi kita kena set, kita punya, bagi saya set begitulah Saudara Syuk. Dan akhirnya rakyat akan melihat sampai tak kesudahan kita bergaduh begini, dan pandangan saya ahli Parlimen Keadilan mengambil sikap untuk tidak menyokong Tun begitu, dan lebih baik kita kekal sebagai pembangkang jika kita masih perbezaan pendapat begini. Bagi saya katakanlah setelah 6 bulan Tun tidak mahu melepaskan jawatan dan 5 orang MPs, 5 orang ahli parlimen Tun membuat move yang lain pula. Dan juga warisan mungkin ada move yang lain. Jadi waktu tu kita akan terkena 2 kali Syuk. Dan rakyat setelah 1 tahun yang akan datang, rakyat akan masih melayan lagi perkara-perkara begini, dan akhirnya saya melihat kepada Facebook, saya melihat kepada akar umbi di bawah, anak-anak muda ni dia penat Syuk. Anak-anak muda ni kepenatan dan akan wujud third force, iaitu anak-anak muda tidak percaya kepada ahli politik. Anak-anak muda sudah penat dengan ahli politik dan mereka akan wujudkan third force, iaitu mereka akan menggerakkan negara ini tanpa memerlukan lagi ahli politik dan juga parti. Jadi kepercayaan itu akan terhakis. Jadi bagi saya penting untuk kita kekalkan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Dia sebab kalau kita tengok Syuk, PH++, jadi plus tu pula nak kena lead kita. Kalau yang plus tu dia nak hadir, dan bagi saya kalau keikhlasan Tun Mahathir untuk betul-betul dikatakan mandat rakyat dan sebagainya, untuk kita kembalikan semua mandat rakyat, apa saja jawatan yang diberikan itu, kalau tidak perlu jawatan sekalipun, maksudnya Mahathir datang PH+ dan dia berjiwa besar, dia kata tak apa, saya ada 5 MPs, warisan ada 9, saya sebagai ahli MPs biasa tanpa jawatan
pun tidak ada masalah. Yang penting PH boleh take lead semula. Itu menunjukkan keikhlasan beliau lah, Syuk. Baik. Daus, sebelum Razia bagi pandangan dia, saya sebenarnya tertarik dengan kronologi yang dibentangkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution tentang sikap Tun dalam beliau berdepan dengan penolakan sebenarnya. Penolakan. Orang menghadap beliau, bukanlah, bahkan saya rasa penolakan ni mungkin kasar pada kata-kata kita, tapi hakikatnya PH kata PH nak Anwar, bukan beliau. Maknanya dah ditolak lah kata mudahnya. Tapi kita tengok sikap beliau, sikap beliau konsisten. Mula-mula minta setahun. Tan Sri, Syafiq Abdal sendiri yang mengatakan setahun lama sangat. 6 bulan cukup lah. Dalam keadaan begitu, dan beliau masih lagi, ini saya kata, bila kita kata soal prinsip ini, beliau boleh pula bercakap dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh pula bercakap Anwar tak boleh jadi PM sebab beliau Presiden Parti Pemilihan Kaum. Ini ditulis dalam kenyataan tu. Kata, ini bukan lagi soal isu, kalau kita hanya meletakkan nombor lah semata-mata, bertuhankan pada nombor untuk kita membentuk kerajaan, dan kita melupakan lintasan ayat ini, Anwar tak boleh jadi PM sebab dia bukan dia Presiden Parti Pemilihan Kaum. Ini soal prinsipal ni. Bagaimana rakan-rakan dalam DAP boleh pejam mata kepada isu ni? Saya bukan menyalahkan, tapi saya nak tanya, bagaimana boleh pejam mata kepada ayat ini? Bagaimana rakan-rakan dalam amanah boleh pejam mata terhadap ayat ini, tutup telinga, asalkan Mahathir bawa nombor? Dan dia akan jadi PM dengan ayat itu. Dalam keadaan dia tertekan, ditolak, dia masih boleh keluarkan ayat-ayat yang bercanggah betul-betul dengan prinsip kita. Parti Pemilihan Kaum tak boleh jadi presiden, nak jadi PM mesti jadi parti asas Melayu. Saya kata ini adalah dasar, walaupun kita perkara ni kita kata politik, tapi ini bercanggah habis dengan gagasan yang kita bawa selama ni bagi saya. So dia berkait dengan prinsip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa khabar saudara-saudari yang mengikuti Facebook Live pada malam ini daripada mana pun anda, sama ada daripada live Facebook Angkatan Muda Keadilan Malaysia ataupun daripada live page YB Akmal Nasir. Terima kasih saya pakai khusus kepada anda yang mengikuti program-program Facebook Live kelolaan Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Malam ni kita meneruskan siri sembang teh tarik anak muda ni. Kita hanya nak bincang saja. Kalau ikut format AMK ni, kita punya Facebook Live, kita cuba lari daripada skema-skema yang biasa. Ada moderator, ada panel, ada tukang tanya, ada tukang jawab. Kita nak berbincang saja. Tak adalah, bukanlah saya moderator. Kalau macam sebelum ni ada Bro Iswardi yang bersama kita. Dia jadi, kita kata malam ni tak ada tekong lah. Kita sama-sama menekongkan masing-masing. Kita bincang isu, yelah tak, isunya banyak lah Bersama saya pada malam ni saudara Azmir, berkacamata, baju hitam, baju t-shirt, belakang dia kasut banyak tu. Itu saudara Azmir. Apa khabar Azmir? Baik, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Kenalkan Azmir, jurung-jurung kali Azmir muncul di layar TV live Facebook ni. Selama ni belakang tampil je. Lama pendam rasa kan. Kali ni memang tak boleh tahan. Jeretun berjaya memujuk Azmir muncul lah. Tak, ini semua salah Khairuddin. Dia berani nak tenang. Okey, bersama kita juga saudara Firdaus Johari. Pernah berapa kali dah Daus muncul Daus dalam live ni? Rasa banyak kali juga. 2-3 kali kak. Perkenalkan diri sikit lah Daus untuk remind orang tentang Ketua Angkatan Muda Keadilan Kedah ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Johari, Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kedah. Apa lagi ni Syuk? Apa-apa je lah, cita-cita politik nak jadi menteri ke? Yang paling penting dah masuk lebih daripada Azmir. Okey. Okey dah, tak apa, nanti kita sambung bincang. Saudara Razif, apa khabar saudara Razif? Ni dari Sabah. Alhamdulillah, sihat. Razif pun saya tengok ada keluarkan satu kenyataan berkaitan dengan isu yang panas, isu PM ni. Ya, ada. Memang. Razif macam mana setakat ni bukan soalan lah ni, nak ajak bagaimana reaksi geng-geng pemuda di Sabah, khususnya AMK lah, ataupun beyond AMK tentang isu PM ni. Tentang isu PM ni kita sticklah dengan perjanjian asal, iaitu mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu ya. Ya, tak ada berubah-ubah Ya. Baik. Satu lagi, sementara saya bagi sedikit overview lah, tasawur, gambaran menyeluruh tentang apa yang kita nak sembangkan atau kita nak bincangkan malam. Kalau bunyi sembang ni nanti orang ingat inilah kerja anak muda menyembang. Tak, bukan kita nak sembang tu istilahnya kepada bahasa santai kepada bincang, mengangkat sedikit darjat istilah sembang itu supaya sembang kita ni biarlah menjadi satu benda yang ada resolusinya atau ada intipati yang boleh diambil manfaatnya. Kita nak bincangkan isu malam ni ialah isu PM, pemilihan PM ke-9 ataupun yang bakal diangkat seterusnya oleh Pakatan Harapan. Isunya jadi panas baru-baru ni. Saudara-saudari pun dah tengok mungkin selingan video di awal tadi bagaimana proses mesyuarat Pakatan Harapan dalam usaha menamakan calon Perdana Menteri ke-9 jikalah benar Pakatan Harapan berjaya mengambil alih semula. Dan ini pun sebenarnya ada kaitan pemilihan calon ni adalah proses untuk merealisasikan usaha mengambil alih semula kerajaan yang telah dirampas oleh Perikatan Nasional. Saya nak minta pandangan saudara Firdaus Johari dalam bab awal ni. Saudara Firdaus, isu topik kita PKR
perlu mengalah. Kita kena bincang malam ni. Dan saudara Firdaus melihat bagaimana ni ya. Dia menjadi sedikit tegang, ya, bukan saja tegang di antara PH dan juga Perikatan Nasional, tapi dia dah menjadi sedikit tegang dalam kalangan rakan-rakan komponen Pakatan Harapan sendiri. Kita sendiri AMK, kita juga telah mengambil pendirian, ya. Ketua kita YB Akmal Nasir dah membuat satu garis pendirian yang agak tegas petang tadi yang mengatakan begini pendirian kita. So bagaimana saudara Firdaus melihat tentang apakah kita keadilan perlu beralah lagi lah dalam isu ni. Introduksi awal, nanti mungkin kita boleh bincangkan topik-topik berbagai. Ya, Syuk. Okey. Dengar ke? Tak, sebab line sekat-sekat tu. Oh ya ke? Okey. Okay, clear. Soalan clear. Okey. Dah, ulas sikit dah. Right, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat di luar sana, teman-teman yang diskusi pada malam ini. Malam ini dia punya topik tu agak hangat. Perbincangan kita ini bukannya lebih ke arah kita hendak menyalahkan sesiapa, tetapi kita nak sama-sama fikirkan dan kita bincangkan apakah keadaan-keadaan yang sedang berlaku dan bagaimana kita nak menghadapi keadaan ini dalam masa yang terdekat ini. Yang pertama sekali, polemik ini berpanjangan, ya saudara Syuk. Kalau kita lihat, mungkin sejarah dia semua dah tahu, tapi saya mungkin boleh ulas secara ringkasnya. Kenapa benda ni berlaku, kenapa perkara ini berlaku dan sehingga menjadi perdebatan yang hangat sehingga mewujudkan sedikit pergolakan dan juga perselisihan pendapat di kalangan ahli-ahli PH itu sendiri. Yang pertama sekali, kalau kita lihat selepas langkah Sheraton itu berlaku dan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan, di situ kita menghadapi beberapa kecelaruan atau ketidaktentuan politik. Ya, kalau kita tengok dari semasa ke semasa ada perbincangan tentang numbers dan sebagainya. Cumanya saya ingin tekankan di sini begini. Pada pendapat keadilan itu sendiri dan AMK mengambil tindakan yang tegas, tapi bagi pihak parti itu sendiri, kita lihat begini, janji itu mesti ditepati, ya saudara Syuk, dan kita berpegang pada janji itu. Kalau kita lihat, kalau kita flashback, ya, waktu PRU 14, kerusi yang dimenangi oleh Parti Keadilan itu adalah kerusi yang terbanyak. Dan sewaktu Datuk Seri Wan Azizah dipanggil menghadap untuk kita tubuhkan kerajaan dan untuk mengangkat sumpah di istana, sewaktu itu Agong telah memberikan masa, ruang dan secukupnya kepada Kak Wan supaya memikirkan kembali adakah perlu Kak Wan yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tetapi parti kita, saudara Syuk, berpegang pada janji. Jadi inilah yang kita nak tekankan, walaupun pada ketika itu Bersatu mempunyai kerusi yang sedikit, tetapi sebab janji kita untuk berikan kepada Tun Mahathir pada waktu itu, kita kotakan dan kita tepati. Walaupun pada waktu itu yang di-Pertuan Agong berikan tempoh yang agak panjang. Kalau kita ingat kembali, majlis angkat sumpah itu berlaku agak lewat. Dan kali kedua Agong panggil menghadap juga, Datuk Seri Wan Azizah tetap dengan pendirian yang sama, iaitu kita tepati janji untuk kita serahkan kepada Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi itulah maksudnya saya nak katakan bahawa Parti Keadilan ini menepati janjinya kepada rakan-rakan komponen yang lain dan juga perjanjian yang telah dipegang. Tetapi setelah 2 tahun yang dijanjikan, berbagai polemik yang terjadi sehinggalah terjadi apa yang berlaku sekarang. Jadi perkara-perkara yang terjadi itu menyebabkan sedikit orang panggil traumatik, atau kita boleh
kita panggil suspicious, kita dah mula suspicious untuk perjanjian yang kedua ini. Dan apabila Tun Mahathir meminta izin untuk masih memegang jawatan Perdana Menteri buat kali Perdana Menteri yang ke-9 jika kerajaan PH mengambil alih, benda ini menimbulkan kesangsian. Adakah janji ini akan ditepati sekali lagi ataupun dia akan deretan dan akhirnya tujuan kita tubuhkan kerajaan yang akan datang ini, PH Plus dan sebagainya, dia akan menimbulkan polemik yang berpanjangan dan tidak berkesudahan. Ini yang ketakutan, yang menjadi ketakutan kepada kita semua. Saudara Syuk, mungkin sedikit ulasan. Introduction tu okey. Kita faham maknanya cerita isu ni, janganlah bagi orang-orang kat luar sana yang melihat pertembungan ni yang berlaku sekarang ni, tegangan ni, janganlah melihat sekadar benda-benda yang berlaku dalam seminggu yang dua. Tapi ia dah berlangsung, sejarahnya cukup panjang. Ada perkara-perkara lama yang kita boleh petik semula untuk dijadikan kes rujukan. So benda itulah yang mendorong perbincangan yang semakin hangat hari ini. Saya nak sebelum saya pergi kepada saudara Azmi ni, nak dengar pandangan Razif dulu tentang Razif, pandangan saudara tentang isu nak bentuk antara benda yang saya tengok yang menjadi hangat perbincangan di luar sana. Dia bertembung lah di antara orang kita yang konsisten mahukan Anwar Ibrahim, tapi orang kata politik ini segala-galanya adalah tentang nombor. Tak perlu berbincang soal yang besar-besar kalau kau tak ada nombor. Nombor ni maksud dia ialah ahli parlimen yang cukup, sokongan daripada ahli parlimen yang kita kata membolehkan kita bentuk satu majoriti untuk membentuk kerajaan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada nombor itu. Dan yang ada nombor itu adalah Tun Mahathir. Dan bagaimana saudara melihat benda ini? Dan benda ni ditekankan semula kepada PKR, seolah-olah dihimpit kepada PKR. Sebab PKR nak Anwar Ibrahim jadi PM, menyebabkan kita tak boleh bentuk kerajaan. Sebab Anwar tak ada nombor. Kalau PKR mengalah, angkat Mahathir sebagai PM, dah lama dah kita bentuk kerajaan semula. So saudara melihat apakah mana satu yang lebih penting dalam soal ini? Kenapa PKR seolah-olah dilihat tegas mempertahankan Anwar Ibrahim walaupun kita tahu Anwar tu tak ada nombor? Dan apakah PKR ni okeylah jadi pembangkang? Seronok sangat jadi pembangkang. So ini polemik di luar sana. PKR gagal meletakkan kepentingan yang lebih besar semata-mata nak angkat Anwar Ibrahim. Macam mana saudara melihat pandangan saudara Razif tentang perkara ni? Okey, tapi sebelum itu kita mau tahu, jika benar Datuk Seri Anwar tidak ada nombor, adakah Tun ada nombor? Ataupun sekadar tetap? Itu kita tidak tahu. Dan sampai sekarang kita masih tidak tahu. Yalah, kena ada dirahsiakan sebab sekarang ni kita boleh lihat proses jual beli sedang giat dijalankan. Dan yang terbaru pun dari Sabah 2 orang sudah berjaya ditarik oleh mereka. Tapi kita pun rasa curiga, Tun ada nombor atau tiada juga? So ada tak ada sebenarnya Tun ni. Tapi Tun ada Khairuddin. Oh, itu adalah segala-galanya nombor dalam dunia ni. Okey. Penyelaras Jasif. Dia kalah kan? Kalah pilihan raya. Nombor apa? So macam mana Razif? Apakah kita nak mempertahankan dalam keadaan biarlah jadi pembangkang atau sebenarnya kita perlu berkorban lah? Yalah, berkorban untuk bentuk kerajaan. Okey, ya, dalam politik ni apa yang penting adalah nombor. Siapa yang ada majoriti, tapi kita kena fikir semua ini ditentukan oleh rakyat. Jadi jangan kerana kita gelojoh ingin mentadbir semula, ingin berada di takhta semula, kita mau khianati itu semua. Sebab kenapa? Kecelaruan semua ni pun berasal daripada mereka juga. Jadi kalau kita mau angkat orang yang sama juga, benda sama berulang, kita akan dengar benda sama. Kita akan dengar manifesto bukan kitab suci dan kita akan mendengar macam-macam alasan. Dan sebelum ini pun kecelaruan politik yang berlaku di negara ini, kita melihat adalah isu Perdana Menteri. Yang menjadi pokok dia adalah isu Perdana Menteri. Sebab sebelum ini perjanjian adalah mengangkat Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri dan serahkan kepada Datuk Seri Anwar dalam masa-masa tertentu.
Dan itu menyebabkan isu yang sebenarnya lebih besar yang kita tidak nampak. Sampaikan ada pelabur-pelabur yang sudah tarik handbrake sebab ketidaktentuan itu. Dan bila mereka cuba untuk mengangkat sekali lagi Tun Mahathir, dan Tun Mahathir bagi tahun 6 bulan, adakah beliau akan tunaikan janji? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mau membangunkan semula negara, membaik pulih apa yang sudah rosak, sedangkan tidak ada ketentuan 6 bulan tu. Pelabur pun susah mau masuk dan macam-macam lagi masalah besar akan berlaku. Jadi bagi saya adalah kita kekal dengan mandat rakyat. Tun sudah janji untuk serahkan kepada Anwar. Dia akan lepaskan jawatan dia dan serah kepada Datuk Seri Anwar. Itu adalah janji yang sudah cukup jelas yang dia sudah yang dimeterai, sudah ada perjanjian telah ditandatangani dan diumum pada Januari 2018 kalau tidak silap, masa konvensyen Pakatan Harapan di IDCC Shah Alam. Jadi itu sudah jelas dan Tun telah meletak jawatan. Bila Tun telah meletak jawatan, kenapa beliau mau naik lagi sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga? Dia tidak perlu fikir tentang rekod. Dia sudah memegang rekod sebagai pemimpin negara paling tua di dunia. Dan ada yang menganggap dia sebagai bukan lagi warga emas, sudah fosil orang cakap. Astagfirullahaladzim. Tidak perlu sudah untuk dia mungkin cukup dia sekadar menjadi penasihat cukuplah. Jadi dia mau cipta lagi satu rekod sebagai orang 3 kali menjadi Perdana Menteri di sebuah negara. Cara saya seolah-olah tampuk kekuasaan ini hanya satu mainan bagi dia. Bagi saya sudah-sudahlah. Cukuplah kita serahkan pada mereka yang layak. Kita teruskan dengan agenda reformasi kita bersihkan negara, bangunkan negara ini semula. Sebab itu tujuan kita pegang nih. Bukan kita mau berkuasa untuk selamatkan kroni-kroni lain. Sebab sekarang ini kita diambang kehancuran. Kita sudah dipegang oleh satu rejim yang saya tengok walaupun slow, tapi sebenarnya jauh lebih kejam daripada Barisan Nasional. Pemimpin-pemimpin korup start sudah ditarik keluar. Itu yang kita nampak. Jadi saya rasa itu setakat ini yang saya mau terangkan sedikit. Nanti kita akan kupas lagi. Nanti kita bincang lagi ya. Menyampuk saya orang kita siapa yang ada idea menyampuk saya. Okey, Mei. Soalan kepada kau Mei. Video dah jelaskan yang mesyuarat PH plus dan bukan mesyuarat PH Pakatan Harapan saja yang dianggotai 3 parti konsisten hanya menamakan satu cadangan saja, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini mengikut kenyataan Setiausaha PH sendiri, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kenyataan dia ditulis petang tadi ya. Konsisten nampaknya kenyataan itu mencadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon tunggal Perdana Menteri dari PH. Cuma dinamiknya ada berlaku bila mereka berdepan dengan Tun, mereka berdepan dengan Syafiee Abdal. Dinamiknya ada sedikit lah, tapi cadangan finalnya ialah masih lagi Anwar Ibrahim sebagai PM. Apa juga kombinasinya, Mukhriz ke kedua, apa saja kombinasinya, pokoknya Anwar Ibrahim sebagai PM. Tapi yang uniknya Mei, baru-baru ni, bukan baru-baru ni, 2-3 hari lepas saya, YB Anthony Loke mengeluarkan kenyataan kawan kita ni mengeluarkan kenyataan sekali lagi dia seperti menekan PKR ke dinding tau. Seolah-olah PKR tak buat keputusan lagi tentang siapa yang PKR nak, apa keputusan PKR dalam isu Mahathir dengan Anwar ni. Kita dihenyak ke dinding lagi sekali. Dan yang menjadi unik je, kenyataan Anthony Loke dan susuli pula kenyataan kalau tak salah saya Salahuddin Ayub. Sekali lagi Salahuddin Ayub petang tadi melalui sinar harian berbau benda yang sama, iaitu betapa kita perlu memberi peluang kepada Tun Mahathir. Anthony Loke siap menyatakan ada kaedah untuk mengawal Mahathir. Bagaimana saudara Azmi melihat bagaimana mereka boleh optimis? Kita PKR dengan penuh pesimis tentang idea mengangkat Tun. Bagaimana mereka ini mungkin dari sudut positif lah, fikir baik sikit dari sudut positif dia, bagaimana mungkin mereka boleh optimis untuk mengangkat Tun Mahathir sebagai PM? Atau Azmi melihat memang tak ada ruang dah sepatutnya pemikiran ini wujud? Mei, komen sikit Mei. Jangan buat muka. Okey. Tak ada, dia line tak elok, mungkin gangguan daripada Khairuddin. Okey. Perkara pokok dia jelas Saudara Syukri. Bagi saya macam agak terfikir sebagai seorang veteran politik seperti Khalid Samad,
Salihuddin Ayub, Anthony Loke, orang yang dah sama-sama dengan kita sejak belasan 10 tahun lebih yang lepas dengan kita. Saya macam agak terkejut. Kita dulu pernah berlawan untuk menolak Mahathir, tapi kali ni saya masih lagi konsisten untuk menolak Mahathir dan agak terkejut apabila kenyataan-kenyataan tersebut dikeluarkan oleh beliau-beliau yang saudara Syukri sebutkan tadi. Bagi saya benda ni tak seharusnya berlaku dari yang dikeluarkan kepada media. Tetapi kalau kita kita lihat kepada hilang dah saudara Azmi line dia. Aduh, tak apa saudara Azmi, dia boleh simpan soalan tu. Daus, Line dia kot, line dia. soalan Azmi tadi kau dengar kan? Daus, Oh, ya, sure. soalan Azmi tadi kau dapat tangkap kan? Ya, dapat. Sure. Benda tu aku nak dengar pandangan kau juga. Sebenarnya saya nak dengar pandangan semua juga tentang bagaimana masih ada rakan-rakan kita. Kita mengenali rakan-rakan kita ni. DAP dan Amanah ini rakan-rakan seperjuangan lama kita. Kita sangat mengenali mereka dari awal mereka sampai ke saat hari ini. Kita mengenali mereka. Mereka bukannya kita kata macam geng-geng yang baru sedar ataupun baru timbul. Mereka dah lama bergelumang dengan perjuangan. Namakanlah perjuangan apa saja, perjuangan jalan raya, perjuangan masuk penjara, keluar penjara, mereka ni bersama-sama dengan kita. Tapi dalam soal optimistik kepada Mahathir ini berbeza kita dalam soal ini. Kita setelah berkali-kali kita kata bukan nak dipermainkan lah. Kalau dipermainkan seolah-olah niat Mahathir itu memang nak permainkan, tapi kita tak tahulah, mungkin memang niat dia nak permainkan. Tapi setelah berkali-kali berlaku begini, kita hanya boleh membicarakan soal pesimism terhadap cadangan mengangkat Tun. Tapi kawan-kawan kita ni optimis pula. Macam YB Anthony siap mengatakan ada mekanisme lagi 6 bulan untuk memastikan kita dapat kawal Mahathir. Saudara Firdaus rasa macam mana, Daus? Kau rasa apakah optimis ini wajar atau dia sebenarnya tak logik? Okey, terima kasih saudara Syuk. Yang pertama sekali saya rasa pemimpin-pemimpin ni dia kena berpijak pada bumi yang nyata. Kalau kita turun di akar umbi di bawah, kalau kita lihat pendukung PH, bagi saya untuk keadilan kita solid, parti kita solid, dan juga saya rasa MPs daripada keadilan telah membuat satu pendirian yang tetap bahawa kita keadilan, MP keadilan menolak Tun untuk menjadi PM yang seterusnya, PM yang ke-9. Tetapi saya lihat parti-parti komponen sahabat-sahabat kita ni, kalau kita lihat di akar umbi, contohnya di Kedah saudara Syuk, kita bekerjasama rapat dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman kita daripada Amanah dan DAP, dan kita juga discuss juga berkenaan benda-benda perkara-perkara yang sedang berlaku ini. Tetapi untuk di akar umbi itu, penolakan terhadap Tun itu real, Syuk. Penolakan terhadap Tun Mahathir itu real. Dan kalau kita lihat kepada kawan-kawan kita, pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kenyataan dan sebagainya, saya melihat ianya tidak mewakili majoriti atau ia tidak mewakili stand parti tersebut. Kalau kita tengok kepada laporan yang telah dikeluarkan oleh Setiausaha Agung, Setiausaha Pakatan Harapan, kronologi jalan penceritaan dan sebagainya itu menunjukkan bahawa PH itu solid. PH itu solid. Tetapi ada juga kumpulan-kumpulan di dalam PH itu sendiri yang melihatkan bahawa apa sahaja yang berlaku itu kita take over government dan kemudian kita olahlah bagaimana kita nak adjust dan sebagainya. Saya tidak berapa berkenan saudara Syuk keadaan itu. Sebab yang pertama sekali rakyat dah dihimpit, anak muda rakyat dihimpit di bawah ini. Yang pertama sekali langkah Sheraton, kerajaan yang diambil ini secara tidak sah ini diambil dan rakyat sudah penat dengan polemik berpanjangan. Tetapi kalau kita masih meletakkan perkara-perkara ini berpanjangan lagi, katakanlah ditakdirkan PH ambil alih dan pada waktu itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri,
dan dijanjikan pada waktu itu 6 bulan. Lepas tu dia minta pula setahun. Sampai dan ketikanya setahun dia kata belum selesai lagi masalah, dia nak lagi 2 tahun. Dan akhirnya dia kata habis penggal. Jadi kita kena set, kita punya, bagi saya set begitulah saudara Syuk. Dan akhirnya rakyat akan melihat sampai tak kesudahan kita bergaduh begini. Dan pandangan saya ahli Parlimen Keadilan mengambil sikap untuk tidak menyokong Tun begitu, dan lebih baik kita kekal sebagai pembangkang jika kita masih perbezaan pendapat begini. Bagi saya katakanlah setelah 6 bulan Tun tidak mahu melepaskan jawatan dan 5 orang MPs, 5 orang ahli parlimen Tun membuat move yang lain pula, dan juga warisan mungkin ada move yang lain. Jadi waktu tu kita akan terkena 2 kali, Syuk. Dan rakyat setelah 1 tahun yang akan datang, rakyat akan masih melayan lagi perkara-perkara begini. Dan akhirnya saya melihat kepada Facebook, saya melihat kepada akar umbi di bawah, anak-anak muda ni dia penat, Syuk. Anak-anak muda ni kepenatan dan akan wujud third force, iaitu anak-anak muda tidak percaya kepada ahli politik. Anak-anak muda sudah penat dengan ahli politik dan mereka akan wujudkan third force, iaitu mereka akan menggerakkan negara ini tanpa memerlukan lagi ahli politik dan juga parti. Jadi kepercayaan itu akan terhakis. Jadi bagi saya penting untuk kita kekalkan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Dia sebab kalau kita tengok Syuk, PH++, jadi plus tu pula nak kena lead kita. Kalau yang plus tu dia nak hadir, dan bagi saya kalau keikhlasan Tun Mahathir untuk betul-betul dikatakan mandat rakyat dan sebagainya, untuk kita kembalikan semua mandat rakyat, apa saja jawatan yang diberikan itu, kalau tidak perlu jawatan sekalipun, maksudnya Mahathir datang PH+ dan dia berjiwa besar, dia kata tak apa, saya ada 5 MPs, warisan ada 9, saya sebagai ahli MPs biasa tanpa jawatan pun tidak ada masalah, yang penting PH boleh take lead semula. Itu menunjukkan keikhlasan beliau lah, Syuk. Baik. Daus, sebelum Razif bagi pandangan dia, saya sebenarnya tertarik dengan kronologi yang dibentangkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution tentang sikap Tun dalam beliau berdepan dengan penolakan sebenarnya. Penolakan. Orang menghadap beliau, bukanlah, bahkan saya rasa penolakan ni mungkin kasar pada kata-kata kita, tapi hakikatnya PH kata PH nak Anwar, bukan beliau. Maknanya dah ditolak lah kata mudahnya. Tapi kita tengok sikap beliau, beliau konsisten. Mula-mula minta setahun. Tan Sri, Syafiq Abdal sendiri yang mengatakan setahun lama sangat. 6 bulan cukup lah. Dalam keadaan begitu, dan beliau masih lagi, ini saya kata, bila kita kata soal prinsip ini, beliau boleh pula bercakap dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh pula bercakap Anwar tak boleh jadi PM sebab beliau Presiden Parti Berbilang Kahum. Ini ditulis dalam kenyataan tu. Kata, ini bukan lagi soal isu, kalau kita hanya meletakkan nombor lah semata-mata, bertuhankan kepada nombor untuk kita membentuk kerajaan, dan kita melupakan lintasan ayat ini, Anwar tak boleh jadi PM sebab dia bukan dia Presiden Parti Berbilang Kahum. Ini soal prinsipal ni. Bagaimana rakan-rakan dalam DAP boleh pejam mata kepada isu ni? Saya bukan menyalahkan, tapi saya nak tanya, bagaimana boleh pejam mata kepada ayat ini? Bagaimana rakan-rakan dalam amanah boleh pejam mata terhadap ayat ini, tutup telinga, asalkan Mahathir bawa nombor. Dan dia akan jadi PM dengan ayat itu. Dalam keadaan dia tertekan, ditolak, dia masih boleh keluarkan ayat-ayat yang bercanggah betul-betul dengan prinsip kita. Parti Berbilang Kahum tak boleh jadi presiden, nak jadi PM mesti jadi parti asas Melayu. Saya kata ini adalah dasar, walaupun kita perkara ni kita kata politik, tapi ini bercanggah habis dengan gagasan yang kita bawa selama ni bagi saya. So dia berkait dengan prinsip. Dan Saudara Razif, saya nak tanya juga Saudara Razif berkenaan yang dah diulas oleh, nak minta pandangan Saudara Razif lah berkenaan apa yang diulas oleh Saudara Firdaus tentang, tapi saya nak bawa kepada Sabah pula.
rakan-rakan di warisan sendiri. Macam mana setakat Saudara Razif rapat dengan mereka? Banyak orang tanya-tanya kenapa warisan ini? Mungkin saya tak pasti sama ada ia warisan atau presiden saja, tapi saya mengikut laporan warisan. Maka bagaimana warisan ini begitu confident, begitu yakin dengan kepimpinan Tun Mahathir selepas apa yang berlaku terhadap PH sebelum ni yang menyusahkan seluruh negara. Dia letak jawatan tanpa berbincang dengan PH, menyebabkan jatuhnya kerajaan PH, naiknya kerajaan Kitul bersama gerombolan khianat ni semua. So, mengapa dinamik warisan ni sangat, bagi saya sangat pelik, masih lagi konsisten mengangkat Tun Mahathir? Apa mungkin cerita-cerita yang mungkin Saudara Razif boleh kongsikan sikit? Ini soalan orang ramai ni, kenapa Syafiq Apdal nak sangat Mahathir ni? Itu soalan biasanya lah. Mungkin Saudara Razif boleh kongsi sikit kot. Apa yang ada info? Mereka dari acuan yang sama. Oh, Mereka dari acuan yang sama, baru mudah keluar dari acuan tu, lepas tu bersama dengan wadah masing-masing. Tapi macam mana pun kembali kepada cerita asal, dorang dari acuan yang sama. Jadi kita tahu Syafiq Apdal memang dari dulu boleh dikatakan sebagai orang Tun. Orang Tun. Jadi kita tidak heran. Kalau mau kata itu keputusan warisan ni saya tengok, saya sendiri ada bercakap secara peribadi dengan beberapa pemimpin mereka yang saya tidak boleh sebut nama, dan ada beberapa daripada mereka ingin Datuk Seri Anwar sebab dorang nampak sendiri, dorang sedar, dorang tahu akan perjuangan Datuk Seri Anwar, dan dorang mengambil contoh daripada parti kita yang berbilang kaum ni untuk membentuk warisan di Sabah yang dikatakan juga parti berbilang kaum untuk negeri Sabah. Warisan ni merupakan parti berbilang kaum. Warisan bukan parti Melayu. Sebab Melayu adalah minoriti di Sabah ni. Okey. Kawasan Kadazan, Dusun, Murut, Bajau. Lokal Sabah. Bukan kawasan Melayu. Itu kena faham. Tapi macam saya kata tadi, mereka dari acuan sama. Jadi dia tetap akan menyokong Tun walau macam mana pun, dan beberapa pimpinan tu ada bagi tahu mereka sokong Datuk Seri Anwar untuk naik sebagai Perdana Menteri. Namun walau bagaimanapun dorang tetap kena akur dengan keputusan presiden, sebab presiden mereka yang mau Tun untuk naik semula sebagai Perdana Menteri. Sebab mungkin dia sudah terbiasa dengan di bawah pimpinan Tun. Dan waktu dia keluar pun, Tun pun keluar parti pada waktu itu kan. Yang satu membentuk Bersatu dan yang satu pula membentuk Warisan. Nah, itu yang saya nampak lah kenapa. Tapi Warisan sepatutnya mereka perlu fikir lebih jauh. Kita buat satu gabungan Pakatan Harapan Plus. Macam Saudara Firdaus sebut tadi, kita buat Pakatan Harapan Plus Plus. Tapi yang menjadi Perdana Menteri adalah Plus. Dan yang dipilih menjadi Perdana Menteri pula seorang yang tidak ada parti. Kalau istilah kami di Sabah, kami sebut sebagai stateless. Tidak ada negara. Kita tidak sebut homeless. Sebab di Semenanjung banyak homeless, tapi di Sabah banyak stateless. Jadi istilah kita pakai stateless. Beliau stateless, dia tidak ada parti. Malah rayuan mereka tadi pun sudah diputuskan telah ditolak. Bermaksud keahlian mereka sudah gugur. Jadi untuk mereka naik kepala tu adalah sangat tidak sesuai lah. Dan Pakatan Harapan ni adalah satu gabungan yang kita sudah cukup bertolak ansur. Macam Saudara Firdaus cerita sendiri, malah yang di Pertuan Agong pada ketika itu pun telah menawarkan pada Datuk Seri Wan Azizah jika ingin menjadi Perdana Menteri. Tapi beliau tetap dengan janji. Kenapa perlu dorang tolak janji itu kan? Jadi bagi saya macam tidak perlulah kita teruskan dengan mandat rakyat. Sebab soal Perdana Menteri, soal ahli politik semua ni adalah soal rakyat. Itu yang lebih penting. Mandat yang diberikan oleh rakyat. Rakyat mengundi, memilih Pakatan Harapan untuk membersihkan negara. Pertama tentulah untuk menolak Barisan Nasional pada ketika itu. Tapi atas janji-janji yang diberikan. Walaupun sebelum ni, Perdana Menteri kita sebelum ni telah menyatakan bahawa manifesto itu bukan kitab suci. Tapi macam mana pun kita perlu tunaikan. Di situ pun sudah kita gagal. Jadi apatah lagi dalam soal serah kuasa ni. Jadi bagi saya, kita perlu kembali kepada mandat rakyat. Mandat rakyat, okey. Kita angkat Tun sebagai Perdana Menteri sementara, lepas tu serah kuasa kepada Anwar.
Jadi seperti yang saya sudah sebut tadi, bila Tun sudah letak jawatan, kenapa perlu dia lagi mencadangkan diri dia? Dan Syafi'i sepatutnya beliau perlu fikir, beliau perlu menyokong kita, sebab takkan beliau mau sokong dengan Perikatan Nasional yang terang-terang korup. Sekarang ini dalam proses membeli wakil-wakil rakyat dia. Malah ada pemimpin dia, Datuk Peter Anthony, sekarang telah diseret ke mahkamah, didakwa atas salah guna kuasa rasuah dan sebagainya. Sedangkan pada waktu yang sama, Musa Aman telah bebas. Mungkin ada beberapa lagi pemimpin UMNO Sabah kemungkinan akan bebas. Termasuklah saudara kita Bung Mokhtar. Itu kita tidak tolak kemungkinan itu. Dan Syafi'i sepatutnya dia berfikir lebih ke arah itu. Jadi macam mana cara dia untuk mengelak semua itu berlaku adalah dengan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sokong kita bentuk satu kerajaan, selamatkan negara ini. Itu adalah cara dia. Seperti mana keadilan sanggup bekerjasama dengan mereka untuk membentuk kerajaan negeri. Kita sanggup bersama mereka membentuk kerajaan negeri. Kenapa dorang mau demand lebih-lebih dengan kita untuk membentuk kerajaan pusat? Yang sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan negara ini. Okey. Itu dari pandangan saya. Menarik apa yang dia dah dibangkitkan oleh saudara Razif sebentar tadi tentang proses proses dinamik yang berlaku dengan kawan-kawan di Sabah dengan warisan dan sebagainya. Sebenarnya ada perkara yang orang kat luar tentang keadilan ni. Ramai yang menerjang ke ataupun menerajang sosok Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan nak puji Presiden sangat ni, tapi saya kena cerita yang betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orangnya, setia kawannya, siapa yang berani komplain kan? Siapa yang berani komplain tentang setianya dia kepada pakatan? Mana-mana pakatan, sewaktu PAS satu ketika dulu menendang, memerli, menghina, bukan saja beliau, menghina isteri beliau, tapi beliau masih lagi tetap cuba menjalinkan hubungan, cuba membentuk persahabatan melalui saluran yang ada. Presiden PAS tak nak jumpa beliau atau orang lain pergi bincang. Begitulah sikap Presiden Keadilan. Begitu juga sikapnya sekarang. Tapi orang di luar sana, kawan-kawan perlu faham bahawa isu mengangkat Mahathir sebagai PM ni bukan semata-mata isu Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang. Dia dah menjadi isu keseluruhan kepimpinan keadilan. Datuk Seri yang kat luar menekan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kat dalam pun kami sendiri, anak muda, anggota parlimen pun sama-sama juga menekan beliau, mengatakan supaya kita mengambil pendirian yang agak, kita kata lebih tegas dalam isu ni. So beliau berada di tengah-tengah. So ini yang saya rasa, kalau saya rasalah ikut jiwa Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah ikut jiwa beliau, pengkhianat-pengkhianat yang mengkhianati keadilan pun masih beliau beri maaf dalam keadilan ni, masih lagi beliau berikan peluang dalam keadilan ni. So silap-silap beliau dah pun lepaskan kepada Tun, tapi sebab kita kata tak boleh, kena fikir. So beliau mengambil satu pendirian ataupun posisi yang sukar dalam keadaan sekarang. Cuma kita kena berlaku adil lah. Ini harapan kita kepada kawan-kawan kat luar sana, kepada rakan-rakan sahabat. Kena berlaku adil juga. Jangan ditekan, jangan dihempap kami ini dari atas dan bawah. Mata-mata nak beri keputusan tanpa menghormati apa juga pengalaman ataupun keperitan yang telah dilalui oleh Parti Keadilan Rakyat ni, oleh sosok yang sedang kamu nak angkat sebagai Perdana Menteri ni. Dan juga unik juga apabila kita lihat, saya nak komen sikit pasal isu Tun Mahathir minta lagi 6 bulan, minta lagi setahun. Ada orang tanya-tanya, oh Anwar kenapa ni dah, ni untuk kongsi sekejap lah, kawan-kawan mungkin ada tahu isu ni. Tanya, ada sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan dah tanya, Anwar apa lagi you mahu? Mahathir dah mengalah. So kita tanya, mengalah apa? Daripada setahun, dia nak 6 bulan. Kita kata itu bukan mengalah. Itu bukan mengalah. Dan lebih pelik, akhirnya dia terlepas cakap semula, 6 bulan tak cukup. Dia perlukan lebih masa. Sampai orang kuat dia sendiri. Syafiq Abdal kata, lebih dah tu, setahun tak boleh. So, inilah yang menjadi asas selain daripada pengalaman 22 bulan yang lalu, bagaimana pemerintahan Pakatan Harapan yang kita lihat tidak pun mengoptimumkan yang ada. Manifesto dipersisihkan, diangkat pula agenda-agenda menteri-menteri yang dipilih daripada kalangan yang tak berkualiti, dan banyak manifesto yang U-turn, ditambah lagi dengan sikap terbaru Tun ni. So kawan-kawan mungkin kena memahami sedikit kenapa keadilan begitu keras
Yang mengatakan tak boleh dah Tun ni, tak boleh dah Tun ni. Dan optionnya ialah, ini saya tanya, tapi Azmi ni pandai dia hilang. Option dia ialah, nampaknya kalau begini pendirian keadilan, pembangkanglah kita sampai PRU 15. Kalau begini ya, Daus dan nampaknya pembangkanglah kita sampai PRU 15. So macam mana Saudara Raziq? Apakah membangkanglah kita sampai PRU 15 atau ada jalan lain yang lebih baik? Kalau pembangkanglah kita sampai PRU 15, kita kukuhkanlah jentera. Kita bersedia untuk berperang. Itu jalan dia. Macam memang saya sedar, saya pun ada tengok Facebook, tengok media, macam-macam media. Kita juga diasak dari setiap sudut, dari setiap arah berkenaan dengan pandangan, pendapat dan keputusan kita. Tapi saya cuma nak bagi tahu, itulah dia keadilan. Itulah dia Parti Keadilan Rakyat. Kita tidak begitu gila untuk berkuasa, kita tidak begitu rakus untuk berkuasa. Kita berkuasa, ingin berkuasa kerana untuk menyelamatkan negara, kerana untuk membantu rakyat. Itu tujuan kita, bukan kita mau rakus gila-gila. Mandat kita sudah dirampas. Jadi kita cuba, kalau ada numbers, bawa numbers tu menghadap kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu cara paling simple. Dan kalau tidak ada, kita mula kukuhkan jentera, kita mula buat kerja di bawah. Itu jalan yang lebih baik. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, politik ni sangat memeningkan kepala. Sampai kan kebanyakan orang yang mula meminati untuk mengambil tahu tentang politik pun rasa macam menyampah sudah. Dengan apa yang berlaku beberapa minggu ini. Jadi bagi saya, sudah-sudahlah. Kita teruskan sejak kukuhkan jentera kita. Bagi saya, kalau betul ada numbers, bawa nombor tu. Tunjukkan kepada Yang di-Pertuan Agong, ada sokongan. Kalau betul ada sokongan, kita bincang macam mana seterusnya. Baik, Daus. Dengan isu PM tu, sudah-sudahlah Tun. Daus, macam mana Daus? Membangkanglah kita. Saudara dah pun membangkang di Kedah. So bagaimana? Membangkanglah kita berterusan hingga PRU 15 ini? Ya, ada dua perkara Syuk yang saya agak menarik ya, saya nak sentuh di sini. Mungkin masa tak panjang Okey, saya ringkaskan sedikit. Dua perkara. Yang pertama sekali, saya melihat perlunya proses perbincangan itu kita teruskan. Dan penting juga untuk kita ambil alih semula kerajaan ini. Tetapi dalam keadaan yang kita telah setujui dan sepakat supaya apabila kita ambil alih balik kerajaan, tidak akan berlaku lagi pergolakan-pergolakan yang kita perlu bincang dan kita boleh fokus kepada kerja di bawah. Kalau kita lihat, agak sukar Saudara Syuk, waktu kita jadi kerajaan 22 bulan yang sebelum ini, untuk kita jawab apa yang Mahathir telah lakukan. Betul, ada yang beliau telah lakukan, tetapi yang kita nak menjawab ni agak susah. Kongres Melayunya, kitab ini bukan suci, dan banyak perkara yang kita nak menjawab itu agak sukar. Yang statement-statement yang telah dibuat oleh beliau dan sebagainya. Ada yang kata AMK ni taksub sangat dengan Anwar. Keadilan ni taksub dengan Anwar. Anwar ni dia punya, dia bukan taksub Syuk. Isu dia bukan taksub. Isu dia begini. Sewaktu kamu nak menang pilihan raya, kamu turun sehingga ke mahkamah, bersalam, minta pendamaian dan kamu gunakan susuk tubuh Anwar Ibrahim. Sewaktu kamu tersepit, Anwar Ibrahim dalam penjara, kamu gunakan isu Anwar Ibrahim untuk berkempen. Sewaktu susuk tubuh Anwar Ibrahim itu 10 tahun di dalam penjara, jumlahnya, kamu menggunakan, itulah yang berlaku kepada pengkhianat yang telah keluar, yang menggunakan Anwar Ibrahim ini untuk mendapatkan sesuatu. Dan akhirnya apabila mereka keluar parti, inilah susuk tubuh yang kamu gunakan. Inilah susuk tubuh yang kamu gunakan, perah dan sebagainya untuk mendapatkan hasil. Tetapi apabila tiba masa dan ketikanya, kamu ketepikan susuk tubuh ini dan kamu boleh buat pendirian kamu sendiri, bagi saya ini sudah melampau. Jadi bagi saya, kalau itu bukan kerana AMK atau keadilan itu taksub dengan Anwar. Bukan kerana taksub kita dengan Anwar, tetapi kita juga Syuk, macam dalam keadilan pun bersilat juga Syuk. Ya, betul. Dengan presiden ni
orang kata apa, dewa pemaaf dan sebagainya. Karuan kita dan memaafkan kalau kita tak sampai tahap tu lah Syuk. Kita tak sampai. Tapi Presiden kita masih lagi memaafkan kawan-kawannya, memaafkan semua sesiapa yang telah mengkhianati beliau dan sebagainya. Jadi saya nak tekankan di sini untuk ahli-ahli di dalam keadilan maupun di luar, rakan-rakan komponen yang lain, kamu kena ingat inilah susuk tubuh yang kamu bawa untuk PRU yang lepas dan kamu menang, dan setelah itu kamu ketepikan susuk tubuh ini untuk Mahathir ke depan, dan Mahathir letakkan jawatan nak lagi. Jadi bagi saya untuk rakyat terima balik polemik yang berpanjangan ini, bagi saya sudah-sudahlah, dan rakyat sebenarnya nak satu pemimpin yang berpegang pada janji. Kita ada satu pemimpin yang berpegang pada janji, tidak buat U-turn dan sebagainya. Inilah yang rakyat mahu kita ke depan, dan kita fikirkan nasib rakyat di bawah itu, dan kita maju ke depan bersama. Itu yang bagi saya ingin ulas sedikit. Betul, Daus. Saya pun nak tambah sikit juga. Kalau orang tanya apa jaminan kamu Anwar akan lebih baik daripada Tun, saya kata siapa yang berani jamin manusia tu, tambah pula dalam politik. Kuasa ni boleh mengubah segala-galanya. Parti agama pun bila dapat kuasa lupa diri. Boleh buat benda-benda yang kita rasa tak logik. Itu parti agama. Orang latar belakang orang latar belakang gerakan Islam pun masuk parti politik, wah, jadi senator, timbalan menteri dan sebagainya, boleh pening kepala dia. So bagi saya tak ada jaminan, tapi paling kurang Datuk Seri Anwar Ibrahim belum dapat tempoh 22 bulan. Datuk Seri Anwar Ibrahim belum ada peluang lagi untuk melaksanakan apa dasar-dasar dia yang banyak dipercakapkan dalam FB Live dan sebagainya. Bagi peluang. Kalau tak betul, kita ni demokrasi ya. Kita boleh naikkan orang, kita boleh jatuhkan orang. Itu lapangan yang cukup adil pada kita. Yang kedua saya nak ulas, saya nak tarik semula cadangan kawan kita YB Anthony Loke tentang bagi peluang 6 bulan dan mekanismenya. Kalau dalam masa 6 bulan ni gagal, kita boleh kawal. Apa mekanisme kawalan dia? Kita nak habis dah, kau muncul balik. Minta maaf lah, line teruk lah. Handphone kau tak boleh guna. Okay, jap. YB Anthony Loke kata 6 bulan kita boleh kontrol. Macam mana kaedah kontrol dia? Kalau 6 bulan ni Mahathir ingkar janji dia, kita boleh desak supaya dia adakan pilihan raya. Aduh. Saya pun jadi apa cerita dengan Anwar Ibrahim jadi PM? So, saya kata itu bukan mekanisme kawalan. Itu damage control lah. Itu benda yang dah rosak dan baru kita nak control damage tu, saya rasa rugi lah. Maknanya ada. Siapa boleh paksa Tun? Ada expectation berlaku macam tu. Soalan tadi 6 bulan dia cakap dia akan desak untuk Tun. Bagaimana dengan 22 bulan? Adakah kita ni dapat kontrol dia? Soalan dia. 22 bulan pun kita gagal, apatah lagi 6 bulan. So, ya betul. Kita bagi 6 bulan kan. Di penghujung 6 bulan, saya tengok di Facebook ada juga kawan-kawan yang kritikal. Di penghujung 6 bulan, orang akan kata 6 bulan daripada sekarang, mungkin ada langkah hotel lain pula selain langkah Sheraton. 4 Point dah tutup kat Sandakan. So langkah hotel lain pula kan. Langkah hotel lain pula menggantikan langkah Sheraton 6 bulan akan datang. So sewaktu itu apakah kita akan dipandang bijak atau kita akan dibodohkan oleh rakyat? Dan yang ketiga, sebelum saya bagi pada Azmi untuk dia ulas, dia banyak benda nak ulas tu. Yang ketiga, ada rakan-rakan daripada Pakatan memetik perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana kita perlu berlapang dada. Saya kata, ya mudah kita memetik banyak sirah. Mudah kita memetik banyak sirah. Tapi Islam juga kata jangan terjun dalam gaung 2 kali. Jangan serahkan pipi kiri. Jangan serahkan pipi sebelah kamu. Setelah pipi sebelah ditampar, jangan serahkan pipi sebelah lagi untuk ditampar. So banyak benda juga kita boleh bangkitkan dalam isu ni. Tak semudah-mudahnya kata, ambil petik sirah, berlapang dada, berjiwa besar, terimalah untuk kemaslahatan ammah ataupun kemaslahatan yang lebih besar. Tak semudah itulah untuk kita judge dalam isu mengangkat Tun ni. So, soalan tadi aku kena bagi peluang dekat kau juga ni. Kau ingat tak soalan tadi? Iaitu tentang optimistik. Aku nak dengar pandangan Exco AMK Pusat ni. Bagaimana rakan-rakan ni boleh
masih optimis terhadap sosok kita panggil Atuk lah. Atuk ni janganlah pandang sini, Atuk ni hormat ke? Persoalan dia, adakah kita ni kurang percaya pada diri sendiri yang kita ni tak mampu untuk tawan semula? Itu adalah yang pertama. Dan adakah kita tak percaya pada rakan-rakan komponen kita yang bahawa kita mampu untuk buat apa yang berlaku sebelum ni? Kan? Kita berdemo di jalan sudah, kita buat macam-macam langkah pun sudah. Berjaya atau tak? Selangor kita dapat rampas ataupun tidak, itu persoalan dia. Kan? Daripada Selangor kita ambil sikit sampailah ke PRU 14, kita ngap semua. Ada pula yang claim, bukan disebabkan tun ni. Come on lah, masa tu rakyat pun memang nak tolak lah, bukan sebabkan tun. Kan? Jadi tak perlulah kot. Kalau bagi saya sendiri, Syukri, cukuplah, enough is enough. Kita dah bagi dia peluang 22 tahun untuk dia mentadbir jadi Perdana Menteri. 2 bulan man. Sekali lagi kita bagi 22 bulan. Sebelum nak apa lagi? Belum tu, okey. Kan? Ada kita nak terhina ke lagi dengan orang tua macam tu? Kan? Kita dah cukup kena kiri dan kanan dengan keluarkan macam-macam kenyataan yang sangat mengguris hati pengundi. Orang atas pagar pun dah tak berminat dengan kita, yang asalnya dulu dengan kita pun dah lari pergi ke tempat lain. Lagi kita nak benam kepala kita. Cukup lah, is enough. Okay. Luahan itu tadi dibawakan oleh Geram. Sebenarnya slot ni panjang tadi aku nak cakap kan. Tapi yelah, internet pun aku pun tak berapa nak elok kan. Mei, kasut kat belakang tu banyak campak Satu ni nak makan karuden nanti, tunggu. Okey, kita punya tim belakang. Saudara Bob dah bagi arahan dah, masa kat situ dah keluar dah. So saya nak bagi rumusan kepada semua kawan-kawan, kepada Razif. Mungkin tak lama lah, sikit saja rumusan daripada Daus dan Azmir sendiri tentang setia kawan ni. Ini rumusan kita bertemakan setia kawan. So bagaimana agaknya keadilan. Macam saya pun kenyataan saya agak keras, kata PKR perlu tinggalkan PH. Tapi bagi saya itu hanya kenyataan peribadi. Kalaulah betul-betul kemelutnya sudah sampai segetir itu, kawan-kawan tak boleh menghormati lagi sesama kita, mengetepikan semangat perjuangan sahabat, mengangkat Anwar Ibrahim ni kepentingan peribadi. Saya tak boleh terima benda tu. Kalau daripada UMNO ataupun daripada PAS mengeluarkan perkara itu, ya, mereka memang begitu. Tapi daripada kawan-kawan yang memahami susul galur perjuangan keadilan bersama Anwar Ibrahim, tak boleh timbul isu keadilan mengangkat Anwar kepentingan peribadi. Kalau begitu maknanya ada yang dah rosak dalam lingkungan persahabatan ni, ada yang dah rosak dan yang dah rapuh. Maka elok tinggalkan saja pada pandangan saya. Tapi bagaimana saudara Razif melihat saudara Firdaus dululah, rumusan bagaimana kita ingin menjaga setia kawan ini. Silakan. Saudara Syuk, saya ambil 30 saat sebab masa pun kurang. Okay, ini dua perkara. Yang pertama sekali, kita imbas balik, kita ingat balik semangat setia kawan yang telah kita bina. Susah senang kita bersama. Betul, sekarang ini kita cuba redakan. Saya faham masing-masing keluarkan kenyataan dan sebagainya. Tetapi bagi saya kita balik kepada asas, asas perjuangan kita, asas apa yang kita hendakkan, dan jangan ada gangguan-gangguan lain yang mula bermain di fikiran kita. Dan yang keduanya, untuk jentera-jentera di bawah, saya nasihatkan selain daripada politik di atas ini, jangan kita lupa untuk turun padang ke bawah, rapatkan saf dan kita bergerak ke depan dengan jentera-jentera untuk kita bersama dengan rakyat di bawah. Okey, Syuk. Alright. Razif? Okey, pada saya soal mengangkat kita taksub untuk mengangkat Datuk Seri Anwar tu tidak adalah, sebab kita kena faham Datuk Seri Anwar ni merupakan ikon perjuangan, ikon reformasi. Jadi kita tahu apa yang beliau mampu bawakan kepada negara ini, sebab itu kita ingin mengangkat beliau. Dan soalan berkenaan kita yakinkah Datuk Seri Anwar boleh memimpin? Soalan tu kita ketepikan dulu, sebab kita melihat kepada pemimpin-pemimpin yang sebelum ini, macam mana keadaan orang memimpin, dengan korup dia, dengan rasuah, dengan salah guna kuasa, dengan pentingkan diri sendiri. Jadi adakah mereka lebih baik? Dan orang yang sama pula perlu diangkat balik. Jadi bagi saya itu tolak tepi lah.
Dan soal setia kawan ni, saya rasa Pakatan Harapan perlu fix dengan keputusan bahwa kita akan angkat Datuk Seri. Kita tidak perlu akur dengan tekanan, tuntutan ataupun desakan daripada pihak-pihak kecil ini. Jika mereka pentingkan rakyat, ingin mengembalikan mandat rakyat, maka sokonglah Pakatan Harapan, kita bentuk kerajaan bersama. Dan kalau mereka masih juga mendesak, bermaksud mereka ada agenda pribadi mereka sendiri dan kita tidak boleh memberi kepercayaan. Dan kita yakin rakyat akan tolak kita jika benda ini berlaku. Itu saja. Alright, baik. Mei, last Mei. Sekejap ya Mei. Harapan saya kepada rakan-rakan sekutu Pakatan Harapan Sedih betul. renung balik. Sedih dah, ini bukan pengumuman raya ni Mei. Cakap. Okey Mei. Kita renungkan balik apalah kita dah jalan bersama, kita dah lalu, kita dah tempuh pelbagai daripada zaman Tun, era Pak Lah, era Najib dan kembali kepada era Tun ni. Masih lagikah kita untuk mengharap dan mengangkatkan dan julang lagi fosil itu? Itu soalan dia lah, kan? Bagi saya cukup kita muhasabah diri masing-masing, kita tengok mana silap, mana pentadbiran 22 bulan yang kita lalui bersama tu, kita muhasabah masing-masing, kan? Yang mana silap kita perbetulkan, tapi tolong jangan angkat orang yang sama untuk takbir, untuk teraju negara ni sekali lagi. Baik. Baik, terima kasih semua kawan-kawan. Masa dah tentukan. Terima kasih Razif, Daus dan Spa. Kepada penonton, ikuti terus lepas ni live Bro Iswardi kita pula. Dia dengan info-info yang sentiasa fresh dan segar daripada beliau. Tunggu stay di situ dan pada kami AMK, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik, assalamualaikum.